Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi, selamat kembali kepada video ulang kaji kita pada hari ini. Cikgu harap anda masih bersemangat dan boleh bersambung dengan ulang kaji sehingga ke hari sebenar SPM. Ya, masih tinggal dalam masa dekat 2 bulan lagi untuk kita teruskan dengan perjalanan ini. Okay, hari ini sudah masuk bulan Disember. 2 bulan terakhir untuk pecutan akhir kamu. Walaupun susah, okay, susah itu sementara, sakit itu sementara, tapi kegemilangan, kecemerlangan yang kamu akan tempah dalam SPM nanti adalah selama-lamanya. Janganlah kita putus semangat, janganlah mungkin kita akan rasa berat untuk kita nak teruskan perjalanan, tetapi kita teruskan juga. Okay, kita teruskan juga perjalanan ini dengan penuh bersemangat sehingga ke saat terakhir kita nak menduduki SPM nanti. Okay, baik. Jadi untuk hari ini kita sampai ke satu topik yang sangat yang selalu di topik hangat lah yang selalu dibangkitkan dan juga adalah satu topik yang sangat mudah untuk dikuasai, iaitu berkaitan dengan pemasyuran kemerdekaan negara kita. Okay, jadi bila kita dengar tajuk dia pemasyuran kemerdekaan, kita tahu ini adalah satu peristiwa penting untuk negara di mana negara kita setelah dijajah selama 446 tahun, kita berjaya mencapai kemerdekaan, dan pemasyuran kemerdekaan adalah sambutan kemerdekaan negara kita lah secara dalam kali pertama dalam sejarah negara kita, kemerdekaan disambut secara besar-besaran, umumkan secara besar-besaran, secara rasminya negara kita sudah merdeka. Itulah betapa pentingnya, betapa besarnya peristiwa ini dalam sejarah negara kita. Oleh itu, dalam perjalanan ke arah pemasyuran kemerdekaan ini, pelbagai persiapan dibuat. Okay, pelbagai usaha dilakukan untuk mengadakan majlis ini. Kita fikir ini sambutan kemerdekaan kali pertama. Walaupun di sekolah hari ini kita sambut kemerdekaan, juga ada banyak persiapan yang dilakukan oleh guru dan juga murid-murid. Contohnya nak buat persembahan, nyanyian lagu patriotik. Okay, kita nak hias uh, pentas dengan bendera, hias kelas dengan bendera, kan? Pasang bendera di kereta, di rumah, di sekolah, di dalam kelas. Semua ini adalah persiapan untuk sambutan kemerdekaan. Macam itulah juga di sini, dan bukan macam itu sahaja. Lebih banyak lagi lah persiapan yang perlu dilakukan buat kali pertama dalam sejarah negara kita, kita telah merdeka. Jadi di sini kita akan lihat persiapan yang dilakukan oleh dua jawatan kuasa utama dalam pemasyuran kemerdekaan, iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal, dan yang kedua nanti kita akan lihat ialah persediaan jawatan kuasa persiapan jawatan kuasa sambutan juga. Ada dua, persediaan fizikal dan sambutan. Okay, jadi nota yang kita akan rujuk pada hari ini ialah nota flashcard muka surat 195. Okay, jadi untuk jawatan kuasa persediaan fizikal, okay, kita harus fahamkan dulu apakah peranan utama, apakah tujuan utama kerja mereka. Okay, jadi untuk kerja okay, untuk kerja jawatan kuasa persediaan fizikal ini, tujuan utama ada jawatan kuasa ini adalah untuk menonjolkan, terlalu kecil tulisan ini, cukup besarkan sikit, untuk menonjolkan identiti negara. Menonjolkan identiti. Ini peranan ataupun tujuan adanya jawatan kuasa ini. Okay, untuk menonjolkan identiti. Apa maksudnya menonjolkan identiti? Ini kali pertama dalam sejarah kita merdeka. Negara baru merdeka. Jadi,
dia mesti tunjuk kepada seluruh dunia. Inilah Malaysia. Benda inilah bila nampak ini, bila dengar lagu ini, ini adalah Malaysia, lagu negara kita. Bila nampak bendera ini adalah lambang negara kita. Inilah menonjolkan identiti. Okay? Jadi, pada masa itu, semua lambang-lambang ini belum wujud lagi. Sebab itu, dia baru ditetapkan, dicipta untuk tunjuk kepada negara lain. Inilah bila nampak benda ini, inilah wakil negara kita, lambang negara kita. Jadi, satu yang kita, akronim yang kita boleh ingat untuk nak jawab soalan berkaitan dengan persediaan fizikal ialah lambang-lambang negara. Bila fikir persediaan fizikal, fikir lambang-lambang negara. Sebab dia nak tonjolkan identiti. Bagaimana tonjolkan identiti? Melalui lambang-lambang negara. Bila orang nampak ini, Malaysia. Okay? Jadi itulah persediaan fizikal. Okay, sekarang kita pergi kepada isi dia. Okay? Jadi apakah yang melambangkan negara kita? Tadi cikgu dah sebut salah satunya bila dengar lagu ni. Negaraku. Itu adalah, orang akan fikir tentang Malaysia. Itu adalah lambang Malaysia. Jadi lagu negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan. Okay, ini salah satulah persiapan yang mereka buat. Mereka kena cipta sebuah lagu dan kita tahu lagu ini adalah asal pada lagu Negeri Perak Terang Bulan. Okay, jadi lagu ini digunakan sebagai lagu kebangsaan bila sahaja negara kita menang sesuatu di pertandingan antarabangsa. Lagu ini akan dimainkan. Jadi banggalah rasanya rakyat kita. Sebab itu adalah Malaysia. Itu lambangkan Malaysia. Yang kedua, apabila kita keluar surat rasmi negara kita, dia mesti ada logo. Kan? Sesuatu syarikat biasa pun, kamu tengok minum Starbucks ke, apa kamu makan McDonald ke, mesti ada logo dia kan. Okay? Itu bila orang nampak tu, ingat McDonald. Jadi, apakah logo yang awak nampak, kamu nampak, kamu akan fikir tentang Malaysia. Logo itu adalah jata negara. Kita panggil jata negara. Jadi penggunaan jata negara ni, kalau murid-murid tak ingat, apa tu apakah jata negara? Okay, buku teks ada. Jadi inilah dia, jata negara. Ada lambang-lambang penting negara kita. Okay, bintang dengan bulan. Okay. Jadi ada harimau, dua harimau yang menjunjung bendera-bendera dan lambang-lambang negeri-negeri yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi inilah logo ataupun jata negara yang digunakan untuk lambangkan negara kita dan yang diletak pada setiap surat rasmi negara ini. Inilah dia, menonjolkan identiti negara kita. Jadi inilah yang kedua, lagu. Yang kedua, penggunaan jata negara. Diperkenan oleh raja-raja ni, maksudnya diluluskan, dicop oleh raja-raja Melayu. Ketiga, apa lagi yang boleh ingatkan orang lain tentang negara kita? Salah satunya Jabatan Pertanian, mereka pilih satu bunga. Bukan mereka yang pilih, tetapi mereka kena tentukan bunga. Yang dipilih akhirnya Tunku Abdul Rahman yang pilih bunga apa ni? Bunga apakah bunga kebangsaan kita? Cikgu tak tulis di sini, tapi saya rasa semua murid pastinya tahu bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Dan yang akhir sekali yang sememangnya kita boleh nampak dan cikgu dah bagi tahu tadi semasa sambutan, kita mesti pasang bendera. Jadi penggunaan bendera persekutuan sedia ada dijadikan bendera kebangsaan. Bendera ini telah pun tercipta pada tahun 1950. Jadi pada masa itu sudah ada bendera, kita gunakan sebagai bendera kebangsaan. Dicipta oleh Muhammad Hamzah. Dan akhirnya semasa nak sambut merdeka, kita perlu tempat. Jadi itu pun di bawah jawatan kuasa fizikal, dia sediakan dua tempat. Satu tempat tu untuk meraihkan kemerdekaan untuk orang ramai, itu adalah stadium. Satu lagi ialah istana untuk yang di Pertuan Agong. Ini untuk sebab yang di Pertuan Agong adalah ketua negara kita. Jadi dia adalah satu pembinaan satu istana khas untuk yang di Pertuan Agong. Itu juga adalah bawah tanggungjawab persediaan fizikal. Dengan itu kita habis dah satu bahagian, 50% habis dah tentang topik ini. Kita sambung kepada 50% yang kedua, iaitu
jawatan kuasa sambutan. Bila murid-murid nampak jawatan kuasa sambutan, kamu perlu tahu apakah peranan atau tujuan adanya jawatan kuasa ini. Tujuannya adalah untuk memeriahkan sambutan. Tadi kumpulan tadi tu dia nak tunjukkan identiti, sebab ini kali pertama dalam sejarah kita. Mereka kena fikirkan, alah, apa dah benda yang boleh bila orang nampak dia ingat Malaysia. Yang ini pula dia nak bagi tempat semua cantik, hias. Tadi kumpulan tadi sudah ada bendera, dia kena pasang bendera. Itulah. Dia kena pasang lampu. Semua bagi nampak cantik. Okay? Dan dia juga kena pastikan orang yang terlibat, orang penting ni semua ni pakai cantik. Ini dia juga. Kumpulan tadi dia menonjolkan image kan, meningkatkan image, menonjolkan identiti kumpulan ini. Dia kena pastikan dia pastikan semua tempat dihiaskan dengan baik. Okay, dan jadi di sini jawatan kuasa sambutan ni memeriahkan sambutan. Akronim juga ada akronim. Tadi lambang-lambang negara. Kumpulan ini pula akronim dia ialah gaji awal membeli bendera dan baju. Ini hanya untuk ingat lah, bukan terus kepada isi penting. Ini hanya untuk bantu kita ingat membeli bendera dan baju pergi kursus. Okay. Jadi di sini ada beberapa isi penting yang kita nampak. Jadi gaji diberi awal kepada siapa? Nanti kita lihat bagaimana bendera. Jadi bendera ini walaupun sudah cipta, kumpulan inilah yang kena sediakan bendera itu dan baju yang sesuai untuk peristiwa ini, dan juga beri khusus kepada orang yang terlibat supaya cara mereka cakap. Okay, sebab orang yang terlibat nanti kita akan lihat adalah pegawai penting lah yang mungkin dia akan jemput. Dia adalah pegawai yang uruskan nak jemput tetamu luar dari negara lain ke negara kita. Macam mana dia dah cakap tentang peristiwa ini. Okay, dia kena ada ilmu lah, dia kena ada tahu apakah atau cara peristiwa ini. Okay. Jadi semua ini adalah diterangkan dalam kursus selama 3 hari kepada mereka. Okay, sekarang kita lihat isi pentingnya. Jadi yang pertama, nak memeriahkan tempat itu, bangunan sekitar bandar dihiasi dengan lampu. Kita nak tahu, kita lihat dalam buku teks lebih jelas gambar dia. Sekejap. Ya, di sini gambar dia. Nampak cantik tak? Dihiasi dengan lampu. Pintu-pintu gerbang dihiasi dengan sinaran lampu berwarna-warni. Sekitar Padang Kelab Selangor dihiasi dengan lampu. Okay. Supaya nampak cantik. Okay. Untuk memeriahkan sambutan peringkat ibu kota. Di negeri pun ada sambutan sebenarnya, tapi yang paling besar tu di ibu kota lah. Okay. Di Selangor lah, di Padang Kelab Selangor dan juga di Stadium Merdeka. Jadi, kemudiannya bendera. Okay, jadi, bendera. 75,000 bendera PTM ditempah khas dari Jepun. Jepun yang cetak lah bendera tersebut. Okay, dan kita beli, kita tempah dari Jepun. Okay, kemudiannya, gaji awal tadi kita sebut dulu. Gaji awal itu apa maksud gaji awal? Semua pegawai kaki tangan kerajaan. Pegawai ataupun kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal. Okay, contohnya seperti cikgu, guru yang bekerja dengan kerajaan masa tu semua diberi gaji lebih awal supaya dapat menyambut kemerdekaan, mungkin beli tiket kereta api, beli tiket bas nak pergi ke Selangor untuk menyertai sambutan. Okay, dan gaji awal ni, gaji seminggu lebih awal. Gaji awal membeli bendera, tadi dah ada bendera ditempah khas dari Jepun, dan pakaian, baju. Okay. Dan baju siapa yang ada baju khas? Menteri dan pegawai tinggi saja disediakan pakaian khas, iaitu pakaian negeri yang difikir daripada ilham khas Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman adalah orang dari Kedah, sebab itu dia gunakan pakaian negeri Kedah, iaitu baju muskat. Dia tapi dengan ubah suai sedikit, gunakan idea dia sendiri dan untuk dipakai dengan segak oleh pegawai tinggi dan menteri kita.
Okay. Dan akhir sekali khusus, mereka pergi khusus selama 3 hari untuk 300 orang pegawai kerajaan untuk tahu protokol, macam mana atur cara dia, duduk di mana, apakah masa mereka nak bergerak ke tempat apa, okay, macam mana nak susun tempat, okay, untuk tetamu luar jemputan. Jadi itu adalah dijelaskanlah dalam kursus ini. Okay. Jadi itulah tanggungjawab jawatankuasa sambutan. Jadi kita ingat akronim dia, gaji awal, membeli bendera dan baju pergi khusus. Okay, jadi kita dapatlah isi untuk jawatankuasa sambutan. Sekarang kita pergi kepada latihan dia. Cikgu gunakan latihan modul MIP Terengganu untuk kita bincang muka surat 79. Okay. Jadi mari kita lihat soalan. Senaraikan jawatankuasa yang dibentuk bagi menyambut permasyhuran kemerdekaan negara kita. Tak susah kan? Baru sahaja kita bincangkan, kita ingat ada 2. Yang satu ialah jawatankuasa besar sangat pula tulisan ini. Kita kecilkan pula sekarang. 14 cukup lah rasanya. Okey, jawatankuasa persediaan fizikal, dan satu lagi ialah, ingatlah fizikal ni, untuk menonjolkan identiti ni kita perlu ada persediaan fizikal. Contohnya kita nak bina stadium, semua tu persediaan fizikal. Kemudiannya orang yang nak pergi uruskan betul-betul pasang semua bendera ni ialah sambutan. Okay. Jadi jelaskan persiapan sambutan permasyhuran kemerdekaan negara, hanya 4 markah. Jadi ini senang je. Kita fikir kembali. Apa kan persediaan berikan? Mungkin nak beri 2 ke 4 daripada persediaan fizikal ke, ataupun sambutan 2 ke 4 pun boleh lah. Atau sekarang yang cikgu beri 2-2. Okay, jadi apa yang persediaan fizikal buat? Kita boleh sebutlah persiapan sambutan permasyhuran kemerdekaan negara ialah jawatankuasa persediaan fizikal. Okay, yang ini jawatankuasa persediaan fizikal ni apa yang mereka buat? Jadi kita ingat balik lambang-lambang negara. So mencipta lagu negaraku sebagai lagu kebangsaan. Terpulang lah. Kalau murid ingat, membina stadium dan istana tu senang, boleh juga. Okay, dan menentukan bunga kebangsaan, iaitu bunga raya. Habis. Okay, ataupun penggunaan jata negara. Apa lagi? Penggunaan bendera sedia ada sebagai bendera persekutuan, jalur gemilang. Okay, boleh juga lah. Kalau ingat jalur gemilang, boleh juga tulis jalur gemilang. Okay, selain itu, ini dah 2. Okay, so di sini kita tambah lagi. Selain itu, kita bagi 3 lah. Selain itu, membina jawatankuasa juga tersebut juga membina stadium dan istana untuk yang di Pertuan Agong. Okay, dah dapat 3 markah. Okay. Di manakala, tadi kita dah sebut satu jawatankuasa, so kita nak sebut jawatankuasa yang kedua, jawatankuasa sambutan. Apa yang dia buat? Okay, gaji awal kan? Okay, menetapkan untuk memberikan gaji seminggu lebih awal kepada siapa? Pegawai kerajaan. Selain itu, apa lagi yang jawatankuasa sambutan buat? Gaji lebih awal, membeli bendera. Jawatankuasa tersebut menempah 75,000 bendera dari Jepun. Ataupun ada yang senang kan? Di samping itu, jawatankuasa sambutan menghias bangunan sekitar bandar dengan lampu. Boleh juga. Okay? Dan khusus kan, mereka beli baju juga. Okay? Pakaian khas untuk menteri.
iaitu baju muskat. Dan akhirnya kursus diberikan, kursus 3 hari diberikan tentang protokol habis kepada pegawai. Jadi tapi ini 4 markah sahaja, jadi cikgu tuliskan 6 isi di sini sudah lebih lah. Okay, tapi ingat semasa exam kita tulis lebih. Okay, jangan kurang, jangan kedekut tulis lebih. Jadi kita dapatlah markah yang diperlukan. Jadi akhirnya bagaimanakah anda menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang? Jadi untuk soalan ini kata kunci dia senang, dia hanya bagaimanakah satu sahaja, dia tak mengelirukan. Maksudnya yang dia nak ialah cara, langkah kamu sebagai rakyat, sebagai murid, bagaimana kamu boleh menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang. Okay, jadi kalau kita lihat toolkit Kebat, tengoklah di bawah langkah. Apa yang kamu boleh buat? Yang paling senang sebagai seorang murid, kamu mesti bersemangat cinta akan negara. So, boleh memupuk semangat cinta akan, menyebarkan maklumat untuk memupuk semangat cinta akan negara. Kamu mesti ada menghayati rukun negara. Hal ini kerana adalah tanggungjawab kamu sebagai seorang rakyat. Selain itu, sebagai contohnya, kamu mematuhi undang-undang negara. Okay? Dan akhirnya kamu berusaha mengukuhkan perpaduan ataupun meningkatkan ilmu, menguasai ilmu supaya dapat menyumbang, memberi sumbangan dalam memajukan negara. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan, okay, sebagai seorang rakyat Malaysia. Itulah cara dia. Okay? Ataupun itu satu cara, ataupun untuk topik ini secara spesifiknya sebab dia kemerdekaan, saya akan menyambut kemerdekaan dengan penuh semangat cinta akan negara. Itu juga boleh. Okay, jadi saya menghargai nilai kemerdekaan dengan, jadi cikgu guna menyambut kemerdekaan dengan penuh semangat cinta akan negara. Selain itu, kita sambung. Okay, selain itu, apa lagi yang kita boleh buat? Tadi kita ingat kembali. Okay, selain itu, saya akan menghayati atau mematuhi rukun negara. Jangan selain itu pula. Okay, ini satu cara lah. Tapi okay, semalam kita kan belajar shock kan. Okay, kita gunakan cara shock lah. Okay, hal ini kerana okay, ini merupakan tanggungjawab saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Okay. Oleh itu, saya akan menghayati rukun negara. Kan? Rukun negara. So, contohnya, dalam rukun negara salah satunya ialah kedaulatan undang-undang. Contohnya, saya akan mematuhi undang-undang negara. Sebab, betul tak mematuhi undang-undang negara itu kamu menghargai nilai kemerdekaan? Betul kan? Sebab mengapa bila kamu mematuhi undang-undang negara, apakah kesannya? Kesannya ialah negara akan kurangnya kes jenayah dan negara selamat untuk didiami oleh semua rakyatnya. Jadi, barulah kita dapat kekalkan kemerdekaan yang begitu susah dikecapi oleh orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu. Itulah cara kita hargai apa yang mereka berikan kepada kita. Bukan senang nak capai merdeka. Ada negara kita lihat sampai hari ini, begitu susah mereka nak capai status kemerdekaan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai sebuah negara, bukan perkara senang. Okay? Jadi, kita mestilah, dan kalau kita cuba ingat kembali, okay, dalam proses kita nak merdeka pun berliku-liku proses dia sebenarnya, dalam proses nanti kita, terutamanya apabila kita nak bentuk Malaysia, memang menerima pelbagai reaksi daripada jiran sehingga tokoh kita perlu pergi dapatkan keakuan daripada negara-negara di Afrika dan Asia supaya berjaya dibentuk
Malaysia. Yang itu kemudian. Tapi itu antaranya kita nampak. Bukannya senang proses nak capai kemerdekaan, dan dalam proses nak merdeka sebagai Persekutuan Tanah Melayu pun Tunku Abdul Rahman dan rombongannya pergi ke London beberapa kali ni untuk nak tetapkan apa yang nak ada dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dan nak bincang nak capai kemerdekaan. Jadi itu sebabnya kita mestilah mematuhi undang-undang negara supaya keamanan dan kemerdekaan yang dicapai ini dikekalkan. Jadi akhirnya kesimpulannya, saya akan memupuk semangat cinta akan negara dalam diri saya untuk mengekalkan keamanan negara supaya nilai kemerdekaan yang dikecapi sekarang dapat dihargai. Terbalikkan isi depan tu dengan tambahkan sedikit kesan dia, itu negara aman, supaya jawapan kita lebih mantap. Sekiranya lihat di sini 4 markah. Cinta akan negara 1, tanggungjawab 1, rukun negara 1, mematuhi undang-undang 1, keamanan negara 1. Jadi dapatlah 5 tapi markah maksimum 4. Tambahan lah, kalau sekiranya bagi cikgu akan tambah lagi lah sebab saya banyak idea. So, akan mematuhi undang-undang negara dan menguasai ilmu supaya dapat menabur bakti untuk memajukan negara pada masa depan. Sebab kamu sebagai murid kan, tanggungjawab kamu sebenarnya yang ini. Selain mematuhi, satu lagi ialah usaha sekarang. Inilah yang kamu sedang buat sekarang ni. Kalau awak dengar, kamu ada ikuti pelbagai kursus, pelbagai usaha yang kamu lakukan untuk meningkatkan ilmu. Contohnya sekarang kamu mendengar video ini pun sama. Kamu sebenarnya dalam usaha ni nak menghargai nilai kemerdekaan kerana kamu nak jadi seorang yang berguna untuk negara. Dapat menabur bakti untuk memajukan negara pada masa hadapan. Jadi itulah, kita juga boleh tambahkan isi ini. Contoh seperti mana yang kita cikgu lain yang ulang kali beritahu, kita mesti berikan sebanyak mana yang kita tahu. Jangan kita kedekut, kita berikan saja apa yang kita tahu, apa yang kita ada dalam idea, salah pun tak apa. Sebab bila semak, pemeriksa memang akan pilih, akan bantu, mana yang betul akan diberi markah. Jadi jangan kita ragu-ragu untuk tuliskan. Kita tuliskan saja apa yang kita ada dalam idea kita. Mana tahu kan, apa yang kamu tulis tu sebenarnya sangat baik, sangat sesuai. Jadi, dengan itu, cikgu harapkan semua murid berjaya nanti dalam SPM. Kita berjumpa pada sesi hari esok. Sekian, terima kasih.